Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹平安。 Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5, jangan menghakimi. 今天我们将要思想一段经文，取自于马太福音第7章第1到第5节，就是不要论断。 Bagian ini di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 akan dibacakan hanya di dalam bahasa Mandarin. Untuk Indonesia kita bisa menyimaknya di dalam slide. 我们单单用中文来念马太福音7章第1到第5节。 Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 dengan tema jangan menghakimi. 马太福音7章第1到第5节主题是不要论断。 Demikian firman Tuhan. 主的话说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢？这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。” Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam satu buku pernah dituliskan berjudul Unchristian atau bukan Kristen. 弟兄姐妹，有一本书名叫做就是非基督徒或者 Unchristian。 Buku ini dituliskan untuk orang-orang Kristen itu kira-kira tahu pandangan orang non-Kristen itu apa terhadap iman Kristen. 这本书里面写的就是非基督徒对基督徒的一些看法。 Dan di dalam buku itu dituliskan ternyata di dalam survei kepada orang-orang non-Kristen diketahui orang Kristen itu memiliki masalah image. 所以通过这本书的对一些非基督徒的调查以后呢，他们找到了就是他们调查了就是基督教有一些就是纯有形象的问题。 Atau dengan kata lain, citra orang Kristen itu tidak baik. 换句话来说，基督教或者基督徒的形象是不好的。 Dan di dalam buku itu ditanyakan apa yang kita itu pikirkan tentang kekristenan dan orang Kristen. 在那本书里面，他们被问就是他们对于基督教和基督徒的看法是什么？ Dan yang mengagetkan adalah 3 jawaban teratas dari mereka adalah orang Kristen itu orang-orang yang anti dengan homoseksualitas. 出乎意料的，他们所找到的答案就是有91%的人他们是反同性恋的。 Kita tahu memang homoseksualitas adalah sesuatu yang salah, tapi yang menarik justru bukan dilihat orang Kristen, orang yang cinta Tuhan, tapi orang yang melawan yang salah itu. 我们知道同性恋是不对的，但是有趣的就是反同性恋的人。 Dan jawaban kedua adalah orang Kristen itu suka menghakimi. 第二个答案就是基督徒喜欢论断他人。 Mungkin karena buku ini ditulis sebelum mendengar khotbah hari ini. 也许因为这本书写的时候，作者还没有听今天的道。 Dan zaman ketiga adalah orang Kristen itu munafik atau sok suci, padahal dirinya sendiri penuh keburukan. 第三的答案就是基督徒多数是假冒为善的，其实他本身也是不好的。 Bapak Ibu, bukankah ini kondisi yang kadang-kadang kita juga rasakan di gereja? 弟兄姐妹，这3件事我们不是也常常在教会里感受到的吗？ Kita tuh ketika ditebus menjadi orang Kristen, kadang-kadang kita sulit menerima orang yang tidak seperti kita. 当我们已经得到救赎，然后成为基督徒的，我们不喜欢和我们不一样的人。 Ketika kita melayani, kita itu suka tidak sabar melihat jemaat yang tidak mau melayani. 当我们参加或者参与侍奉的时候，我们常常没有耐心看着那些还不要侍奉的弟兄姐妹。 Seperti mungkin orang yang pernah berkata seperti demikian. 就像某人说的话， Orang-orang yang lambat itu kita katakan idiot. 走得比我们慢的人，我们叫他们白车。 Sedangkan orang-orang yang lebih cepat dari kita, kita katakan maniak. 然后走得比我们快的，我们叫他们疯子。 Pokoknya semua orang itu tidak ada yang tepat. 所以没有一个人是对的。
Kalau mereka lebih cepat dari kita, kita katakan dia gila, dia maniak. 若有人走得比我们快，我们就叫他们为疯子。 Sedangkan kalau mereka itu tidak bisa mengikuti kecepatan kita, kita bilang kamu bodoh, kamu idiot. 或者他们跟不上我们脚步，走得比我们慢的话，我们就把他们称为白痴或者傻瓜。 Dan kondisi ini yang dituliskan di dalam buku Unchristian tadi. 这个情况就是在《Unchristian》这本书说到的。 Sehingga beberapa orang non-Kristen itu mengatakan mereka menolak kekristenan karena mereka merasa ditolak oleh orang Kristen dan gereja. 所以有一些人他们拒绝了耶稣，因为他们感到他们被一些基督徒拒绝了。 Karena orang Kristen itu cuma sibuk menghakimi, melabeli orang lain. 因为基督徒常常做的事就是他们喜欢去论断别人。 Tapi di dalam bagian ini Tuhan itu mengingatkan kita jangan menghakimi. 但是在这段经文中，上帝提醒我们不要论断他人。 Tapi Bapak Ibu, bukankah kita itu berpikir betul kita tidak boleh menghakimi karena kondisi seperti yang dituliskan di dalam buku Unchristian ini? 但是我们是否也像在这本书《Unchristian》这本书所说的，我们不应该去论断别人？ Tapi bukankah kita ini orang Kristen juga orang-orang yang dipanggil untuk menyatakan kebenaran? 但是我们作为基督徒，我们也被呼召去揭晓真话。 Bagaimana ayat-ayat yang mengatakan kita harus menegur satu dengan yang lain? 那么关于那些经文说教导我们要互相劝诫的，又怎么说呢？ Misal di dalam 2 Timotius itu nyatakan kesalahan, tegurlah dia. 比如说在提摩太后书说要教训责备人，要警戒人。 Dan bukankah itu yang kita pakai menjadi alasan kita itu bukan menghakimi, kita mengikuti firman Tuhan. Kita menegur dia. 这不是我们用来作为我们借口去论断人，我们认为我们是劝诫他，不是论断他。 Karena itu kita melihat kenapa di dalam bagian ini Yesus itu mengatakan jangan menghakimi. 所以在这个部分里面，我们可以看到为什么耶稣说不要论断。 Saya percaya Yesus bukan mengatakan hal ini karena menginginkan kita tidak boleh menyatakan kebenaran. 我相信耶稣说这句话的时候，不是要我们不讲真话。 Tapi kita tahu ayat ini dituliskan setelah Yesus itu mengajar khotbah di bukit. 但是我们知道这段话，写在当耶稣已经在登山训众的时候。 Dan dia ingin mengajar kita bagaimana khotbah di bukit itu kita harus punya etika sebagai orang yang ditebus Tuhan. 所以在这个登山训众的教导以后呢，告诉我们作为基督徒，我们要有什么样的生活理论。 Dan dia melanjutkan dengan nasihat ini untuk berelasi satu dengan yang lain. 那么接下来马太也告诉我们要怎么和别人互相建立好的关系。 Jadi tentu saja bukan berarti jangan menghakimi itu kita tidak boleh menyatakan kebenaran. 所以这里的不要论断别人，不表示我们不可以说真话。 Karena menegur dengan menghakimi itu beda. 因为论断和劝诫是不一样的。 Kalau kita baca baik-baik di dalam ayat-ayat yang Tuhan berikan, tegurlah dia, tegurlah dia. 若我们从刚才我们所读的经文可以看到，上帝说要劝诫他人。 Menegur biasanya dilakukan itu di dalam rangka kita ingin dia sadar kesalahan lalu berbalik menghidupi yang benar. 当我们劝诫他人的时候，我们往往是为了他悔改。 Tapi menghakimi biasanya berbeda. 那么论断就不同了。 Menghakimi biasanya kita tuh cuman melabeli seseorang, kamu pokoknya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. 当我们论断他人的时候，我们往往是想告诉他们不符合我们的要求。 Dan biasanya kita mengabaikan semua hal dan kita langsung melabeli dia, kamu seperti ini. 我们往往忽略了一切事物，我们就给他贴上标签。 Bapak Ibu pernah di dalam cerita itu seorang naik taksi dan menyadari sopir taksinya itu ternyata S2 psikologi. 有一位男士，他坐出租车的时候，得知了司机拥有着
心理学硕士的学位。 Jadi orang ini bercakap-cakap lalu tahu ternyata supir taksinya itu pernah kuliah S2 jurusan psikologi. 所以他们聊天以后呢，他就得知司机原来曾经上大学，他的专业就是心理学。 Lalu ditanya sama orang yang naik taksi ini, gelarmu itu membantu enggak dengan pekerjaanmu sebagai supir taksi? 那么这个乘出租车的人就问司机说：“你的学位能不能帮助你现在作为司机的工作？” Supir taksi ini langsung mengatakan tentu saja membantu. 这位司机就马上说，立刻回答说：“当然有帮助。” Saya bisa memahami ketika ada orang itu menyerobot saya, mendahului saya. 我能够理解，当有人插我的车的时候， Atau ketika saya itu mau ngambil jalan malah dia itu potong jalan saya. 或者当我要超车的时候，某些人却加快他的速度。 Saya memahami itu dengan bekal psikologi saya. 我以我的硕士学位理解这些情况。 Lalu orang ini berharap mendapatkan jawaban yang psikologis dan orang ini berkata, kalau gitu menurutmu mengapa mereka melakukan itu? 那么这个乘出租车的人，他期待着可以有一个比较深刻的心理分析，他就问这个司机，你认为他们为什么这样做呢？ Supir taksi ini menjawab, tentu saja jawabannya pasti satu, karena mereka semua brengsek. 司机就对那个人说，当然知道他们会那样子做，全部都是因为他们都是混蛋。 Bapak Ibu menghakimi adalah seperti itu. Kita mengabaikan kenapa mereka memotong saya, pokoknya mereka brengsek. 所以所谓的论断就是那样子，我们忽略了所有的理由、所有的情况，我们给他们贴上了混蛋这个标签。 Bahkan mengabaikan semua ilmu yang saya pelajari, pokoknya labelnya cuma satu, yaitu brengsek. 所以也忽略了我所学的一切知识，反正他们都是混蛋。 Pokoknya dia tidak sesuai dengan saya, dia itu maniak atau dia itu idiot. 反正他不符合我的要求，无论他是傻子或者他是疯子。 Dan itu yang justru Tuhan itu katakan jangan menghakimi. 这就是为什么上帝说不要论断他人。 Bukan kita tidak boleh menyatakan kebenaran, tapi kita tidak boleh sekedar melabeli orang, menghakimi sembarangan. 不是说我们不可以讲真话，而是让我们不要随意的给别人贴上标签。 Dan karena itulah kemudian Yesus itu menjabarkan kenapa kita tidak boleh menghakimi. 这所以为什么耶稣告诉我们，为什么我们不可以论断他人？ Alasan pertama yang sederhana adalah supaya kamu tidak dihakimi. 第一个原因就是好让我们不被论断。 Setiap kita diingatkan bahwa setiap kita pun akan dihakimi. 我们每个人都被提醒，我们将会被上帝审判。 Dengan kata lain, setiap kita itu akan dihakimi oleh Tuhan. 换句话说，就是我们将来会被神审判。 Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan kita. 审判是上帝的权利，不是我们的。 Jadi dengan kata lain, jika kita menghakimi, kita itu sedang bermain-main seolah-olah kita itu Tuhan. 所以，当我们论断他人的时候，我们好像在试图扮演上帝的角色。 Seolah-olah saya menggantikan posisi Tuhan, saya lebih baik dari semua orang, dan saya berhak menghakimi orang tersebut. 好像我代替了上帝，因为我比其他人好，所以我有资格、有权利去审判他人。 Dan orang itu akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan nanti. 这样子的人将会把自己在神的面前负责。 Karena penghakiman itu haknya Tuhan, bukan kita. 因为审判是上帝的权利。 Dan di dalam bagian ini dilanjutkan kenapa penghakiman itu bukan hak kita. 那么接下来说，为什么审判不是我们的权利？ Karena Tuhan itu mengatakan di dalam bagian kedua, karena dengan penghakiman yang kita itu pakai untuk menghakimi orang lain, 因为在第2节那里，上帝说我们用什么量器给人量， ukuran itu juga akan dipakaikan untuk mengukur kita. 那个量器也必量在我们身上。 Dengan kata lain kita diingatkan bahwa setiap kita itu tidak bisa menetapkan ukuran menjadi standar moral. 所以换句话说，我们每个人都被提醒，我们不能够设定
一个道德的标准。 Penghakiman adalah haknya Tuhan karena yang punya standar itu Dia. 审判是上帝的权柄，因为道德标准在他手上。 Tidak ada dari kita yang mengatakan diri kita bisa menjadi standar moral yang kita bisa pakai untuk menghakimi orang lain. 我们每个人都不能说我们是拥有道德就是道德标准最高的人，然后让我们可以去论断别人。 Seperti perkataan tadi, orang-orang yang lebih cepat kita langsung labelin dia yang salah, dia itu maniak. 就像刚才那句话说，走得比我们快的人，我们就称他们为疯子。 Orang-orang yang lebih lambat kita juga salahkan dia malas, dia idiot. 比我们慢的人，我们也称他们为白痴、傻子等等。 Setiap kita tidak mungkin bisa menjadi standar moral, panduan untuk menghakimi orang lain. 我们每个人不能够将自己视为道德最高的标准，然后让我们可以去论断别人。 Dan ketika kita memakai label ini, justru kita itu sedang bermain-main menjadi seperti Tuhan. 当我们使用这样的标签的时候，我们好像在扮演上帝的角色， Seolah-olah kita lebih baik daripada orang lain. 好像我们比别人还要好。 Seolah orang lain itu tidak ada pengharapan, tidak mungkin bisa sebaik saya. 仿佛别人没有希望，没有比我好。 Dan itulah yang Tuhan itu tegur bagi setiap kita, jangan menghakimi. 这就是上帝警戒我们的，不要论断他人。 Karena itu Bapak Ibu kita akan melihat, kalau gitu bagaimana kita orang Kristen itu bisa menyatakan kebenaran tanpa menghakimi. 所以我们接下来要看，作为基督徒，我们要如何劝诫他人而不加论断在里面。 Kita bukan Tuhan, tapi kita dipanggil tetap untuk menyatakan kebenaran di dunia yang gelap ini. 我们不是上帝，但是我们仍然被呼召在这个世界上讲出真话。 Bagaimana kita tuh bisa mempertobatkan orang, dunia, tapi bukan menghakimi mereka. 我们如何将世人悔改，而不是论断他们？ Karena itu bagian berikutnya tuh Yesus lanjutkan. 所以接下来耶稣继续说。 Dia mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar atau mungkin secuil kayu kecil di mata saudaramu? 他说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？ Sedangkan balok besar di dalam mata kita itu kita tidak lihat. 我们眼中的梁木，我们却看不到。” Bapak Ibu, memang manusia itu punya keterbatasan, kita tuh bisa melihat orang lain tapi sulit melihat diri kita sendiri. 弟兄姐妹，我们人类本来就有限的，我们常常往往可以看到别人的错误，别人有刺。 Ketika saya dulu menjadi guru seni, saya minta murid-murid itu menggambar teman di sebelahnya. 以前当我教艺术的时候， Mereka bisa gambar sangat detail sampai tai lalat pun digambar semua, detail semua. 我的学生可以画得非常好，画得很详细。 Lalu berikutnya saya bilang, oke, cukup sekarang di sebelahnya gambar mukamu sendiri. 接下来我就对他们说：“好，接下来就画你们自己的脸。” Lalu mereka bilang, bagaimana mungkin kita tidak ada kaca? 他们就说：“怎么可能呢？我们又没有带镜子。” Saya bilang, kamu tadi pagi kan sebelum sekolah pasti ngaca, apalagi yang cewek. 我对他们说：“你们早上上学的时候不是先照镜子吗？尤其是女生。” Orang-orang yang masih sekolah itu kan biasanya mandinya 5 menit, ngacanya 50 menit. 那个上学的学生，就是他们一般冲凉时间只有5分钟，但是照镜子的时间却花了50分钟。 Berdasarkan yang kamu ingat dari kaca itu gambar dirimu sendiri. 就是从你的印象，当你照镜子的印象，你自己的脸是怎么样的？ Saudara-saudara, kita bisa menebak bahwa gambar itu menjadi gambar yang tidak detail, gambar cuman global, tai lalat pun tidak digambar satupun. 那么接下来我们就如我们所知的，他们画出来的脸不那么详细。 Karena itulah manusia, kita tuh bisa melihat semua orang itu detail sampai kekurangannya itu detail semua. 这就是我们人类，我们可以看到别人的一切瑕疵。 Tapi kita sendiri tidak mungkin bisa melihat diri kita dengan baik. 但是我们不能够把自己看得好。 Karena itu seperti kata murid ini, kita butuh kaca biar kita bisa menggambar dengan baik. 所以像这些门徒们，我们需要镜子，好让可以把自己画得很好、很详细。
Tapi kadang-kadang kaca pun terbalik, bukan? 但是有时候镜子也是反的。 Jadi dalam bagian ini Yesus mengingatkan ketika kita ingin menyatakan kebenaran, ingin kita menegur orang lain, 所以在这里，耶稣说，当我们想要论断或劝诫他人的时候， kita harus sadar bahwa manusia itu lebih detail melihat kesalahan orang daripada kesalahan diri sendiri. 我们要知道，作为人类，我们会把别人的瑕疵看得更清楚。 Jadi lihat diri sendiri terlebih dahulu, bercermin dulu sebelum kritik orang lain. 所以我们先要我们先要照照自己，就是照照镜子，把自己看得清楚，才去批评他人。 Kadang-kadang kesalahan kita itu lebih besar dari kesalahan orang lain. 有时候我们犯的错比别人犯的错还要大。 Karena itu dikatakan bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu yang cuman punya secuil kayu di matanya. 所以你怎么对你弟兄眼中有刺的说？ Biarkan aku tuh membenarkannya, mengkritiknya, membenarkan secuil kayu di matamu itu. 让我去掉你眼中的刺。 Padahal di mata kita ada balok kayu yang menutupi begitu besar. 其实，在我们眼中却有非常大的梁木。 Jadi bukankah yang harusnya kita lakukan itu, kita itu sadari, copot balok kayu itu baru kita bisa menolong orang lain. 所以我们首先要做的就是先把我们眼中的梁木去掉，看得清楚后才能够帮助别人。 Keluarkan balok kayu dari mata kita baru kita bisa melihat jelas secuil kayu di mata orang lain. 先把我们眼中的梁木去掉，然后才能够看得清楚，去掉弟兄眼中的刺。 Bagian ini Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, bereskan diri kita sendiri, refleksi dulu, sadari dulu baru sebelum kritik orang lain. 在这里，主教导我们要先做一个反馈，然后才去劝诫别人。 Karena jangan-jangan ketika kita mengkritik orang lain, kesalahan itu lebih besar di kita. 因为有时候有可能，当我们批评别人的时候，其实我们犯的错误比他们犯的还要大。 Karena itu Yesus itu mengkritik, hai orang munafik. 所以耶稣这里说：“你这假冒为善的人。” Saudara-saudara, munafik itu biasanya kita katakan kepada orang yang perkataannya dan perlakuannya tidak sama, tidak sinkron. 假冒为善的人，一般就是我们说，他们所说的话和他们所行的、他们所做的不符致。 Munafik itu orang yang memakai topeng memerankan orang lain. 就是他们戴了面具伪装自己。 Jadi Tuhan mengatakan, hai orang munafik, berarti orang ini mengatakan seolah-olah kebenaran, tapi dirinya sendiri juga jauh lebih parah dari orang yang ditegur. 所以假冒伪善的人、伪君子，就是他们去劝诫或者论断别人的时候，其实他们犯的错误比那些人还要大。 Jadi sekali lagi bukan kita tidak boleh menegur, tapi kita itu harus melihat diri sendiri sebelum melihat orang lain menegur orang lain. 所以在这里我们被提醒，不是说我们不可以去劝诫别人，但是劝诫别人之前，我们先要看，就是把我们自己看得清楚。 Jika tidak, teguran kita akan menjadi menghakimi orang lain. 不然我们所做的，我们的劝诫会成为论断。 Dan ketika kita menghakimi orang lain, kita sudah merasa kita itu bermain-main seolah-olah kita itu Tuhan. 那么当我们论断别人的时候，我们就好像扮演了上帝的角色。 Karena itu saudara-saudara, saya akan tutup dengan satu cerita. 所以弟兄姐妹，我要用一个故事来结束今天的道。 Suatu saat ada seorang suami itu jengkel sekali dengan istrinya. 有一次，有一个男士对他的妻子感到很烦恼， Karena istrinya itu dirasa makin lama itu makin tuli, kalau diajak bicara itu harus diulang, bahkan diteriakin baru dijawab. 因为他觉得妻子最近的听力越来越不好，对他说话的时候，甚至要大喊地说。 Tapi karena suami ini orang Kristen tidak boleh menceraikan, jadi dia konseling ke dokter. 但是因为男士是基督徒，不可以离婚，所以他就去找了医生。 Kebetulan dia punya teman seorang dokter ahli THT, telinga, hati, tenggorokan. 刚好 Hidung bukan hati. 刚好他就是这位医生是他的朋友， Dan dia mengatakan ini istriku nih kayaknya lama-lama pendengarannya itu terganggu. 他就告诉医生说，我的妻子的听力好像越来越差。
Kayaknya dia itu perlu pertolongan. 他好像需要帮助， Jadi dia itu perlu cuma dikasih obat atau harus dioperasi telinganya. 所以他是否需要得药物还是动手术呢？ Gimana caranya saya tahu dia butuh ditolong seperti apa? Obat atau langsung digotong ke sini untuk dioperasi? 我怎么能够知道他是需要吃药物还是要动手术才可以帮助他？ Dokter itu bilang, kamu harus coba lakukan beberapa tes kepada dia. 医生就对这个男士说：“你要做就做一些简单的测试。 Pertama kamu harus bicara sama dia dengan jarak sekitar 5 meter. 第一就是你要从5米的距离跟他说话。 Kalau dia masih tidak bisa dengar, kamu maju kurang lebih 3 meter, kamu ulang lagi pertanyaanmu. 若你妻子还听不到的话，那你就再往前，在3米的距离处对他说话。 Kalau masih tidak dijawab lagi, kamu persis di belakang dia, kamu ulang sekali lagi. 如果他还是没有回复你，那么现在你就站在他的身后。 5 meter, 3 meter, persis di belakang dia. 所以5米距离、3米距离，最后就是在他的身后。 Kalau sampai di belakang dia, dia masih belum jawab, gotong dia langsung dioperasi. 如果你站在他身后以后，他还没有听到你说的话，那么你就马上抬他进医院。 Berarti dia sudah tidak bisa diobati dengan obat, harus dioperasi, kasih alat bantu dengar. 表示他要动手术，不能够只有服药。 Suaminya pulang diam-diam melihat pas istrinya hadap tembok lagi masak. 丈夫就回到家里，然后恰好看到妻子正在厨房里做饭。 Ini saat yang tepat untuk saya mempraktekkan tes dari dokter telinga tadi. 这个是一个我测试妻子的很好的机会。 Dari jarak 5 meter dia tanya, istriku kamu masak apa malam ini? 就在5米的距离处，他就大声地问妻子说：“妻子啊，你今天晚上做什么饭？” Dan saudara benar tidak ada jawaban dari istrinya, tuli. 那弟兄姐妹，真的，妻子没有回复他。 Dia maju lagi, diukur sekitar 3 meter, tanya lagi. Istriku, kamu masak apa malam ini? 他就在往前走，就在3米的距离处，大声地问他的妻子说：“妻子啊，你在做什么？” Tetap gak ada jawaban. 还是没有 Dia 回复。 maju, persis di belakang istrinya siap gotong ke dokter. 他就走到他的妻子的身后，就是准备了自己要把妻子抬到医院去动 Tapi 手 dia 术。 ulang sekali lagi. Istriku, kamu masak apa malam ini? 那么他就问他的妻子说：“妻子啊，你今晚在准备什么晚餐？” Dan pada akhirnya istrinya menjawab. 最后他的妻子回答说： Ketiga kalinya aku jawab masak ayam tuli. 我第3次的回复你，我在做鸡肉。 Bapak Ibu kadang-kadang yang perlu digotong justru suaminya. Ternyata yang tuli suaminya. 弟兄姐妹，其实听力有障碍的是她的丈夫。 Ternyata dalam jarak 5 meter dia tanya istrinya sudah jawab. Dia yang tuli. 当他在5米距离处问他的妻子的时候，他没有听到。 Tapi dia labelin istrinya tuli sampai konsultasi ke dokter mau gotong istrinya. 但是他却给妻子贴上了标签，说他的妻子听力有障碍。 Sampai jarak 3 meter dia ngomong, istrinya sudah jawab, dia tetap tidak dengar, dia yang tuli. 到了3米距离处的时候，他仍然没有听到他的妻子的答案。 Bagaimana dia mau gotong istrinya padahal dia yang tuli? 他要怎么抬妻子到医院呢？其实聋子的是他。 Jangan menghakimi orang lain, kadang-kadang mungkin kita yang tuli. 不要论断别人，有可能那个聋子的是我们。 Kita labeli orang lain tuli padahal kita yang kurang bisa mendengar dengan baik. 我们给别人贴上这个耳聋的标签，其实可能是我们自己听不好。 Bukankah harusnya itu ngobrol dengan jarak yang dekat? Kenapa sih kadang-kadang saya ngomong sama kamu harus teriak baru kamu jawab? 我们有时候不是我们要做的，不是要在靠近的距离跟他说话，跟他说为什么我跟你说话的时候，我往往要大声的说。 Baru dari situlah mungkin sang suami akan mendapatkan jawaban yang tulus dari istrinya, karena kamu tuli. 这样可能他才能够得到他妻子真实的答案，就是因为你耳聋，你听不到。 Dan dia bisa berhenti menghakimi tapi segera berobat. 那么她丈夫可以停止论断，
可以直接去医治他的耳 Saudara-saudara, 朵。 jangan menghakimi karena penghakiman itu adalah milik Tuhan, haknya Tuhan. 弟兄姐妹，不要论断别人，因为审判是上帝的权利。 Jangan menghakimi karena standar yang kita berikan ke orang lain itu tidak mutlak, kita tidak layak menjadi standar moral. 因为不要论断别人，因为我们不能够设定道德的标准。 Tapi silahkan kita boleh menyatakan kebenaran menegur, tapi tegurlah itu dengan kasih. 我们可以劝诫他人，但是要以爱去劝诫。 Menegur dengan kasih karena kita menyadari diri kita terlebih dahulu, lalu kita mengajak orang lain melangkah bersama kita untuk hidup lebih baik. 以爱劝诫他人，因为我们已经审视自己，然后才去劝诫他人。 Karena itu mari kita renungkan dua pertanyaan ini. Saya diminta untuk memberikan pertanyaan di akhir khotbah. 我被要求要提问这两个问题。 Mari kita sama-sama merenungkan apa sih beda menghakimi dan menegur seseorang yang sering kita lakukan. 我们一起思想，我们常常做的就是论断和劝诫有什么区别？ Dan bagaimana ketika saya itu menegur seseorang di sekitar saya bisa memastikan itu bukan menghakimi. 那么当我劝诫我四周围的人的时候呢，我知道那个不是论断他人。 Dan saya harap dari refleksi ini kita bisa sama-sama terus memikirkan bagaimana saya bisa terus menyatakan kebenaran tanpa menghakimi orang lain. 从这个反馈，我可以学到如何去劝诫别人，但是在里面不加论断。 Sehingga ketika dituliskan buku lagi Un-Christian yang kedua, 所以若有出版就是安 Christian 的第二版的书的时候， citra orang Kristen sudah berubah menjadi orang yang bukan menghakimi tapi mengasihi. 基督徒的形象已经改为了爱人的形象。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们低头祷告。